bos, gaji besar tu tiket. Kerja makin ni, kerja restoran. Cubalah, mana tahu ada nasib. Sama pindah pergi KL. Ya, tapi bila kau penalas, nampak orang sabar dalam film. I have a voice. Kalau apapun, sama coba juga. Baiklah, terima kasih kepada hos-hos kita yang berada di studio. Selamat pagi. Anda hari ini bersama dengan saya sekali lagi, Sofia Jonathan, hos anda. Dan saya bawakan tetamu istimewa kita pada pagi ini, iaitu Nadira Ilana, pengarah ataupun penulis skrip filem Where the Sun and the Moon to Meet, ataupun di dalam bahasa Kadazan, Tadau Om Wuhan Kopi Somo. Baiklah, untuk pengetahuan penonton-penonton sekalian, Nadira Ilana merupakan seorang pengarah filem berbangsa dusun yang berasal dari Sabah, Malaysia. Pada tahun 2016, beliau telah mengasaskan Telan Bulan Film sebagai satu usaha untuk menghasilkan serta menyokong filem yang bertemakan indigenous, kaum minoriti dan juga cultural representation inclusivity. Setakat ini, Nadira telah menghasilkan 7 filem pendek termasuklah Tadau Om Wuhan Kopi Somo. Mina Film Festival ke-17 telah menganugerahkan filem Where the Sun and the Moon to Meet karya Nadira Ilana dengan anugerah filem pendek terbaik kategori terbuka. Mikey, salah seorang daripada juri MFF, telah mengakui bahawa Nadira memahami filem sebagai salah satu inspirasi untuk menyatukan penonton melalui teknik penceritaan yang baik. Movie ini ataupun filem pendek ini merupakan satu jalan cerita yang menceritakan struggle di antara pelakon lelaki dan juga pelakon perempuan, di mana mereka discuss ataupun having a struggle to decide whether or not mereka nak pindah daripada Kinabalu atau ke KL untuk certain issues yang mereka hadapi di dalam kehidupan seharian mereka. But to know deeper and to know better about this movie, kita persembahkan kita punya tetamu pada pagi ini, iaitu Nadira Ilana. Hi Nadira. Hi. Hi, how are you? Okay, bagus. Thanks for having me. First of all, saya ucapkan tahniah atas kemenangan Nadira di dalam kategori terbuka untuk filem pendek MFF. Boleh Nadira terangkan apa perasaan Nadira when you were first announced as the winner kategori terbuka untuk MFF kali ini? Pada mulanya saya rasa sangat gembira apabila saya tahu yang filem pendek ini dipilih untuk Mini Film Festival, sebab ini merupakan saya punya tayangan perdana lah di Malaysia bagi filem pendek ini. Sebelum ini filem ini telah ditayangkan di US Seattle Film Festival dan juga Shorts Film Festival di Tokyo, Japan, which is an Oscar qualifying film festival. And then bagi saya, ia sangat penting lah, for this film to be shown at Mini Film Fest di Sarawak, sebab saya pun orang Borneo dan saya memang mau orang Borneo, Malaysia juga lah, tapi orang dari Sabah Sarawak untuk menonton filem ni sebab tema dia memang sangat dekat lah dengan kita punya pengalaman sendiri lah. And then dan apabila saya tahu yang filem ini dapat anugerah, saya rasa sangat it was just so many mixed emotions because I put so much effort into this film. Sebab kalau orang tahu tentang macam filem-filem saya sebelum ini kan, semua filem saya macam dia bertemakan tentang macam identity lah dari sudut pandangan seorang Sabah ataupun or Borneo Malaysian. Dan saya rasa sangat macam terharu juga lah yang juri-juri apabila mereka tengok filem ni, mereka dapat faham message di sebelakangnya. So yeah. Kalau kita menonton filem Where the Sun and the Moon to Meet, kalau sekali tengok, maybe we won't understand what is the actual message that
the director or the scriptwriter wants to convey di dalam movie tersebut. But if you watch it for the second time and then understand the struggle that the Sabahan ataupun the Bornean people has currently, mungkin kita boleh faham. Mungkin Nadira boleh kongsikan what was the original idea ataupun concept that you want to portray in this film? Because when I watch it, it's actually quite simple, but quite very deep also at the same time. You know, it makes me think. You know, oh, this is actually what she wants to say. Apa the idea and the original concept behind this movie actually, Nadira? Ya, terima kasih. Sebab memang kebanyakan saya punya macam kalau cerita fiction kan dia ada banyak layer lah. So on the surface kan dia nampak macam it's just like a date antara macam satu perempuan dan satu lelaki yang belum confirm lagi kalau mereka couple ke tidak. And then it's their last conversation lah sebelum perempuan tu wanita tu kasih tahu itu lelaki Emery watak lelaki dia itu yang di mana dia bilang dia mau pindah ke Kuala Lumpur untuk cari kerja. Dan I think a lot of East Malaysians have had to ask that question for ourselves. Sebab kalau di Sabah dengan Sarawak kan kadang-kadang kita ada ramai orang yang rasa macam kita ada kurang development lah ataupun kurang peluang, dan somehow that eats into our confidence, and I see that all the time. Dan saya sendiri pun saya sudah lama tinggal dan kerja di Kuala Lumpur, sebab walaupun saya besar di Sabah dan saya study overseas kan, tapi apabila saya tahu yang saya mau kerja dalam bidang industri film, saya tahu memang saya terpaksa pindah ke Kuala Lumpur. Dan macam mana saya dapat idea untuk filem ni ialah dalam filem ni ada satu scene at the beginning of the short film di mana Emery itu watak lelaki kan dia nampak satu flyer di atas dinding yang tulis pekerja buruh di Kuala Lumpur. You know, so macam peluang kerja lah. Dan ini saya dapat ilham ni dari macam ada satu kali yang saya di Ampang di KL. This was about 10 years ago. Saya nampak itu flyer yang mengiklankan pekerja buruh / orang gaji dari Vietnam, Thailand, Sabah / Sarawak. Dan saya rasa sangat terkejut sebab ini negara saya. Tapi kita dijadikan seperti macam macam mana orang cakap tapi macam, but it's like we're treated like we're less Malaysian or we're not Malaysian. Dan benda itu kan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sebab apabila saya mula kerja dalam bidang film, dalam film industry, ramai orang di Semenanjung tanya saya, oh, you're from Sabah? Berapa lama sudah, like how long have you been in Malaysia? You know, and so there's that othering that I felt was very painful. So for me kan, I have had to struggle a lot as a Sabahan filmmaker. Sebab sebelum ni kan, memang sampai sekarang kebanyakan film-film yang kita tonton ni memang datang dari Semenanjung. Kita punya education system pun semua dari Semenanjung saja. So I had to fight to find the space for my stories. Bukan saja untuk bikin itu film Sabah, tapi saya dulu juga pernah program film dan pesta film juga. Saya buat screening untuk memaparkan macam cerita dari Sabah dan Sarawak supaya orang di Semenanjung dan juga actually in Sabah dan Sarawak tahu yang sebenarnya orang dari Borneo kita ada identity sendiri, kita ada suara sendiri. Dan lepas orang faham apa yang saya like what I'm trying to say, baru diorang faham filem saya. Sebab sebelum ni kalau macam orang Semenanjung kalau mereka tengok saya punya filem Sabah, diorang macam tiada konteks langsung. Dan diorang tiada macam itu perasaan lah, they cannot relate. So that's what I mean to say, macam apabila kali ini, you know, apabila juri tahu sudah tentang isu ini, tentang macam how peninsula centric the Malaysian narrative is, dan bila diorang tengok filem saya dan diorang faham, that's almost enough for me. Yeah. It's very interesting untuk menyaksikan sebuah filem pendek yang menceritakan struggle. Dia agak simple, struggle untuk berpindah tempat bekerja. But a lot of people dia tidak faham sebab not many Sarawakian, not many Sabahan yang pergi have the courage to, you know, move outside of their homeland untuk pergi keluar dan juga have to face the social differentiation, the economic
differentiation di tempat lain. Hmm. Dan selalunya kalau kita lihat filem-filem yang direka yang mengisahkan tentang orang Sarawak ataupun orang Sabah, normally they will focus on like the cultural or the history, the things like that. But we don't actually mention on the economic part of it, the daily struggle that we actually encounter. Dan saya rasa mungkin Nadira, while you are filming this film, you definitely have some issues or struggle that you are dealing with. So boleh kongsikan apa cabaran yang Nadira hadapi semasa membuat syuting ataupun preparation untuk filem ini? Untuk filem ni tiada cabaran yang besar sangat lah bagi saya. Tapi kenapa? Sebab sebelum ni kan saya mula bikin filem pendek yang pertama yang saya bikin di Sabah ialah pada tahun 2012. Pada masa tu memang sangat sukar sebab kalau mau cari kru, mau cari equipment semua pun susah. Dan macam memang kurang ada orang yang berpengalaman, tapi sekarang ni macam in the last couple of years, and then I think you in Sarawak, you guys at TVS know that this is a new kind of industry. I think what was very difficult for me was that because I do a lot of historical punya research. So apabila saya dapat tahu yang sebenarnya mungkin yang ini ada kontroversi sedikit lah. Tapi pada tahun 70-an Sabah dan Sarawak kami bikin kita punya dokumentari sendiri, kami ada TV sendiri. Tapi pada tahun 83 TV itu dia datang dan ke Borneo dan mereka buat broadcast dari sana, dan untuk 20 tahun orang di Sabah dan Sarawak tidak boleh kerja dalam industri ini. And then they started doing straight to DVD films. They started doing karaoke in the 90s and early 2000s. So I felt like our industry kena sabo. It's not even that we're new, but kena sabo lah. So, but in the last couple of years, it's been a struggle to sort of find more trained crew and equipment. Sekarang baru ada. Dulu memang tiada. So when I was shooting this film, saya rasa sangat lega lah in a way, senang sudah. Okay, you want to find gear, you want to find people yang ada experiment. It's like it's still scraping the barrel. Memang bukan ramai sangat, tapi baru ada cukup orang yang faham dan respect dan ingin bikin cerita artistik begini yang sokong saya punya visi. And I really hope, the pandemic was difficult, tapi yang itu biasa sajalah. Sekarang kita biasa sudah kan. But otherwise, I feel very blessed this time around that we had a smooth shoot, because it was not easy for us before. Tahniah Nadira. Untuk penonton yang tak tahu, di dalam filem pendek ini juga Nadira menampilkan seorang pelakon Malaysia yang sudah tidak asing lagi, iaitu Tony Yusof. Kita nak tahu juga apa proses yang Nadira lakukan untuk mendapatkan ke semua pelakon-pelakon ini, sebab seperti yang saya nampak semalam lah, kalau saya nampak balik filem tersebut, ada scene yang selalunya dia tak lepas di dalam industri perfilman negara. At the same time, you also bringing an established actor in your movie. How do you, what is the process that you use untuk mendapatkan support mereka ini, and then when you present, this is what you have to do as an actor, certain scene yang susah untuk diterima di Malaysia. So how do you convince them to support you? Okay, saya nak mula dengan kasih share dulu lah. Actually, this film we use the song Terang Bulan in it. Dan Terang Bulan tu dia lagu negaraku, kita punya like national anthem ni kan, dia sebenarnya ada sejarah yang sangat lama, sangat panjang. Tapi and there has many different versions. Tapi saya pilih untuk mengguna versi Indonesia dalam filem ini. Dan dalam filem pendek ini,
lagu ini keluar 2 kali. So kali pertama ialah apabila Ellie nyanyi lagu Terang Bulan, dan di dalam dia ada lirik jangan percaya. Actually saya yang nyanyi dalam film tuh. Itu suara saya sebenarnya. So dia dalam lagu tuh ada lirik jangan percaya mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Dan ini ialah satu macam komentari lah sebenarnya yang actually merujuk kepada MA63, Perjanjian Malaysia tahun 1963. So because it's about broken promises. And then kenapa saya ada 2 versi ialah macam satu versi yang pertama ialah yang Ellie nyanyi. Berani sumpah tapi takut mati. Tapi dalam version yang Tony Yusof nyanyi berani sumpah tidak takut mati. So dia umpamanya macam versi masculine lagu Terang Bulan. Sebab memang lagu ini ada banyak versi. Tapi kenapa it's actually it was actually an accident that I got Tony Yusof to do it. Sebab sebelumnya kan macam kita guna, I thought macam kita mau guna macam satu versi yang sudah ada di YouTube lah, but we couldn't find the rights for it. And then I happened to have met Tony Yusof at through a mutual friend. And then macam lama-lama saya fikir macam okay, sekarang saya sudah ada, sebab ini memang ada cerita yang berunsur macam kenegaraan in a way lah. So macam ada Semenanjung, ada macam Sabah, tapi saya mau ada Sarawak because that's Malaysia. Malaysia is Sabah, Sarawak dengan the Federation of Malaya. And then but I wanted that old time kind of singer lah. Saya mau buat macam satu kononnya penyanyi macam if Sarawak had a P. Ramlee of its own, which is perfect. So Tony Yusof dalam musical dia pernah main pegang watak P. Ramlee dalam musical dulu, and so it's perfect. And I just asked him if he would do it for an indie project, and he was really nice about it. And dan juga kita punya stylist, walaupun pada masa tu kami di KL kan, tapi stylist tu saya punya senior di sekolah, Hello Styler, and she Sarawakian and Sabahan. So we got him the suit as well. So dengan ada macam dia modern lah, tapi macam Dayak motif print dengan itu blazer. And then some of that is also inspired in my mind lah dari Tun Juga, because Tun Juga I think he's so cool, and dia punya dress sense also. Bila saya tengok dia punya suit Pakumbu, oh my god, if we had a budget we would have done that. Yeah, but Tony was a great spot. Interesting. Bila saya nampak Tony Yusof nyanyi pun dia the feeling that he gave di dalam, dia kecil je in a mobile screen kan. So tapi cara dia nyanyi memang macam bring us back to the old times macam tu. Tapi saya rasa banyak orang tak tahu bahawa lagu negaraku ataupun lagu Malaysia sebenarnya diinspirasi daripada lagu Terang Bulan. So maybe next time mereka boleh menantikan lah your movie Where the Sun and the Moon to Meet for them to know this is how our song was before it became Negaraku. I mean not our song lah, but that's one version. Yang original sebenarnya tajuk dia nama lagu tu La Rosalie, and it's actually from Seychelles. So it's a French Polynesian song that was discovered by the Sultan of Pahang while he was in exile in the mid 1800s. Tapi sebab lagu tu kan ada banyak versi. Tahu lah dulu ada versi Jepun, ada versi yang dalam banyak bahasa. Tapi yang sebab Indonesia juga yang terdekat kan. So it was more of a creative decision lah. Kenapa kami mau pilih macam guna itu versi Indonesia yang Ellie nyanyikan kepada Emery. Understand. Dan kalau saya tak silap, if I'm not mistaken, this lagu Terang Bulan sebenarnya once the Malaysian government decided to use this as a Negaraku song, dan lagu Terang Bulan sebenarnya di-ban di Indonesia sebab as a respect to our national anthem pada masa tu in 1957. But this is what I found online, but I'm not sure kalau it's legit or not, but it's a good decision to do so, I guess. It's not banned in Indonesia, they're banned di Malaysia. The Terang Bulan banned in Malaysia, yeah. Okay. Yeah. So tapi sebab ini film pendek,
Yes, tapi sebab ini film pendek kan, so kita actually we have more room for our creativity lah. I see. Yeah, but it's a Malaysian premiere now, so tengoklah apa orang punya reaksi. Tapi ini sejarah dan ini adalah fakta dan bukan saja like just because it's banned that Malaysians shouldn't know about it. Sebenarnya macam sebagai orang Borneo kita tahu ada banyak sejarah yang Malaysia yang that is true yang kita tidak dapat tahu sebab mereka tidak mau kita tahu. So bagi saya kan I'm a history nerd and these are things I just want to highlight sebab dia benar. Itu saja. That's true. Tanya once again Nadira for your achievement in Mini Film Festival. I believe banyak lagi projek daripada Nadira yang sangat menarik. I read through all your previous projects and a lot of it yang melibatkan social issues, the things that a lot of people doesn't have the courage to bring up in the film industry. But I pray for your success in the film Thank you. industry. And apa kata-kata nasihat Nadira for our aspiring filmmakers, especially from Borneo out there, sebelum kita berakhir? Well, first I want to just say that I am working on my feature film titled Wilderness. So dia sambungan dia ada kaitan juga lah dengan film pendek ini. So that's something that I'm working on in the coming year. But bagi filmmaker dari Borneo, let me just say Sarawak, kalau semua Borneo memang besar kan, tapi I think it's a good thing to support Mini Film Festival sebab saya rasa macam kita punya kelemahan di East Malaysia kan ialah we sometimes don't have access to the right films to watch. And this film education is really, really important, and it's important to have a community juga lah. And you guys are so lucky to have a film festival like Mini Film Festival in Sarawak. Aku bukan puji semata-mata gitu saja kan, but it's a way for us untuk kita belajar tentang identity sendiri. So kalau di Sarawak saya pernah nampak macam kebanyakan orang bikin cerita macam tourism, dia macam iklan tourism saja. But we have we are natural storytellers. Sebagai orang asal we are natural storytellers, but we need to learn the language of cinema, and a good way to start from that is by supporting film festivals and your independent filmmakers. That's great. Thank you Nadira for your time today. Okay, sekali lagi saya ingin menyeru kepada penonton-penonton di luar sana, sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai perkembangan Nadira di dalam industri filem, you can check her out in Facebook dan sebagainya. Mungkin at the moment filem pendek Where the Sun and the Moon to Meet ini belum lagi dapat diakses to public, but maybe she will give us a hint next time, ya. So just tunggu news daripada Nadira lah. Okay, so kita punya sesi berakhir pada pagi ini di sini. Saya harap penonton dapat belajar sesuatu daripada perkongsian Nadira pada pagi ini dan semoga Nadira tetap berjaya lagi di dalam industri filem negara. Okay, thank you Nadira. Okay, terima kasih. Bye. Congratulations, dear Nadira Ilana, for winning the award for the best short film in the open category of the Mini Film Festival 21. Bila kau penalas, nampak orang sahabat dalam film. I have a voice. Walau apapun, saya mau coba juga. Takkanlah saya dikekeja, balik-balik nyanyi di bar. Your film, Where the Sun and the Moon to Meet, has a strong base in its narration, a song. This song does not only stand for a certain love that might be over, but also resembles the national anthem of Malaysia. Two are about to leave each other, and in the future they might have a connection even if they are far from each other. Dear Nadira, you understood that filmmaking is a wonderful, inspiring tool to reconnect people via storytelling. Conflicts may be understood through taking a certain distance and therefore become something else, different aspects to get enlightened. Wishing you all the best for further explorations in filmmaking and storytelling and activating the audiences. Congratulations. Kapisanangan. Uy na,
Okay, just wanted to say thank you so much to the jury, as the pre-selection committee even, and Mini Film Festival for presenting Taro Omvuhan Kopiso Omo this award, especially because we were contending amongst so many other brilliant short films like that I also really enjoyed watching. I want to first thank my parents for popping me out, my incredible cast for trusting me in this process, Jason Labunda, Christine Kim Tangao, Kimi, and Tony Yusuf as well for literally making this film sing. I want to thank my crew in KK and in KL, my sponsors. You guys know who you are. I had to beg, steal, and borrow to make this film, so this is for all of us, really. Sean Yap, my editor, who stayed with me for months, and and we put this film together even throughout the pandemic. Ashwin Gobinath, who did from Nadir Studios, who did the incredible sound design as well as put together the composition. Avery Foss, Latifah Ginduk, who did the soundtrack for the film or offered us the music for the film. Last but not least, the students of Unimas. You guys are great, and you did a great job putting this festival together. And also definitely to our audiences and the people who have really enjoyed this film and told people about it. This was very much a labor of love, and I hope that more people will get to see more stories from Borneo, which is Malaysia, and Malaysia. Yeah. Okay lah, cukup sudah lah. Bye. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan hos anda Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan tugas Sofia Jonathan dan juga kepada tetamu kita tadi, saudari Nadira Ilana, pengarah filem dan juga penulis skrip filem pendek Where the Sun and the Moon to Meet. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan Wan Alif, apa khabar? Selamat pagi. Khabar baik, selamat pagi John. Hari ini, bak kata John tadi, John Okay. John sempat cakap yang dia macam rasa minggu ni lambatlah bergerak. John, rasa kenapa lambat. John? Tak tahulah, tapi mungkin sebab sebenarnya masa berjalan begitu pantas. Tapi mungkin disebabkan oleh banyak berita yang kita terima dalam 2-3 hari mungkin ini. salah satunya? Salah satunya mungkin bahagian selatan Sarawak tak jadi untuk masuk fasa ketiga pelan pemulihan negara. Tapi tak apa. Saya rasa itu adalah untuk kebaikan kita semua. Betul. Terutama kita yang berada di Kuching, Kuching, Baut, Lundu, Sematan dan Semarahan Asajaya. Yes. Jadi kita tangguh dulu yang betul. diumumkan oleh JPBNS. Tapi itu untuk kebaikan kita semua. Tapi bahagian-bahagian lain dekat Sarawak, hari ini dah mula fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Jadi kepada anda yang berada di Miri, di Sibu dan kawasan-kawasan yang boleh mulakan fasa ketiga, pastikan patuhi SOP dan jagalah keselamatan kita semua. Betul itu John. Kita sejaga temu siapa lagi nak jaga? Betul. Untung kita orang. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Ya, betul. Sihatlah. Ada masanya Kuching akan masuk juga. Tunggulah. Sabar je. Sabar je loh. Sebab kes dekat Kuching tu masih tinggi, so jaga dirilah. Okey, jadi Wan Alif, seperti biasa kita nak bawakanlah perkembangan atlet-atlet kita di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Dan semalam selepas 12 hari Sukan Olimpik dah pun berlangsung, masih lagi belum lagi ada tambahan pingat setakat semalam, dan kita masih lagi dalam satu gangsa oleh pasukan bergu badminton. Tetapi hari ini ada beberapa atlet Malaysia yang akan bertanding untuk hari ini. Antaranya ialah atlet terjun 10 meter wanita platform, Chong Jun Hong dan juga Pandala Rinong untuk pusingan awal. Jadi ini preliminary round lah, pusingan kelayakan. Dan selain daripada itu juga kita ada atlet berbasikal, iaitu Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus, basikal track lah. Dan mereka juga akan berlangsung pada pukul 2 petang ini. Dan sekarang tengah berlangsung sekarang ialah pemain golf
pemain golf wanita negara, Kelly Tan. Sekarang tengah main. Sekarang tengah main. Patutlah Arjun tadi diam je. Yalah, saya sempat tengok golf sekejap. Tapi kita tak menyokong lah pasukan Malaysia. Betul. Tapi apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk mereka pada hari ini dan semoga pingat menjadi milik Malaysia. Kita tambah lagi pingat di Sukan Olimpik Tokyo mudah-mudahan ada pingat lagi lah. 2020. Kalau dapat emas tu lagi, wow. Betul. Itu yang kita nakkan. Emas pertama Olimpik untuk Malaysia. Okey, John, bila sebut tentang atlet-atlet kita ni, saya tertarik dengan atlet berbasikal kita. Azizul Hasni iaitu merupakan atlet yang menggunakan pakaian berteknologi tinggi. Okey. Pakaian memainkan peranan penting juga, John. Betul. Nak kayuh basikal ni pakaian mesti yang the best. Di mana pakaian lumba berteknologi tinggi dihasilkan daripada bahan terpilih dari 40,000 kombinasi bahan, kelajuan, ketenagaan, fabrik dan juga ia merupakan antara senjata rahsia skuad berbasikal trek negara kita dalam misi melakar sejarah gemilang pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Betul. Jadi apa-apa pun kita mengharapkan dengan pakaian yang sangat berteknologi tinggi ini, emas dapat kita bawa pulang. Macam betul yang emas pusing kita. Amin. Kita aminkan. Ya, betul. Dan menjadi itulah juga ataupun menjadi perbualan dekat media sosial, terutamanya pada peminat-peminat sukan basikal ni yang tahu mengenai basikal, sebab basikal yang akan digunakan oleh pasukan Malaysia adalah basikal yang bukan sembarangan. Bukan kaleng-kaleng basikal. Kami nanggah harga basikal pun kami takut. Wow. Bukan harga Myvi, bukan harga Honda City-nya, lebih daripada ya. Lebih daripada ya. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga kemenangan, semoga kejayaan, semoga membawa kejayaan di Sukan Olimpik Tokyo untuk atlet-atlet negara kita dijemput. Ya, insya-Allah. Okey, John, seterusnya John. Seterusnya, ini daripada Ketua Menteri kita pada hari inilah. Hari ini kita nak ucapkan Selamat Hari Jadi kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, kerana hari ini merupakan hari kelahirannya yang ke-71. Happy birthday. Happy birthday kepada CM. Tapi ada pesanannya. Ya. Pesanan yang ada, tidak perlu ucapan hari lahir, salurkan dana ke tabung bencana COVID negeri. Yang tu maksud dia ucapan selalu kan, kalau dulu-dulu di dada-dada akhbar, di media-media cetak dan juga media elektronik, tetapi betul lah kata Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, better duit tu kita sumbang ke tabung-tabung yang memerlukan, terutama zaman sekarang pandemik COVID-19. Betul tak, John? Betul. Dan apa-apa pun memang CM kita the best lah. Jadi sekali lagi lah kami dari Sejahtera Asia dan juga TVS nak mengucapkan selamat hari jadi kepada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Johari bin Tun Abang Haji Openg. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan di dunia maupun di mana-mana saja berada. Sehat sentiasa. Betul. Baik. Jadi itu saja antara perkongsian, dan sekarang kita nak beralih pula ke perkembangan COVID-19 dekat Malaysia dan juga Sarawak. Dan semalam Malaysia kembali lagi kepada jumlah lebih daripada 17,000 apabila merekodkan 17,105 kes baharu dalam tempoh 24 jam yang lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan pertambahan itu sekaligus menjadikan jumlah kes kumulatif COVID-19 dalam negara kita kini adalah 1,163,291 kes. Seperti yang kita boleh lihat dekat skrin sekarang, Wan Alif, Selangor masih lagi menjadi antara negeri yang tertinggi merekodkan kes harian, iaitu dengan 5,836 kes. Diikuti Kuala Lumpur 2,309 kes, Johor 1,275 dan Sabah 1,010 kes. Jadi inilah antara negeri-negeri yang menunjukkan 4 angka yang lebih daripada 1,000, dan untuk jumlah kematian pula 195 kematian baharu direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian kini 9,598 kes di Malaysia. Dan untuk perkembangan COVID-19 kat Sarawak pula, mungkin Wan Alif boleh kongsikan. Ya, itu di Malaysia dan di Sarawak, di Kuching, di tanah air kita, di bumi Kenyalang ini. Semalam sahaja merekodkan 464 kes baharu COVID-19 dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 71,490 kes. Kuching kekal merekodkan kes tertinggi dengan jangkitan baharu iaitu 307 kes, diikuti Serian 57, Silubis 32, Bintulu dan Samarahan masing-masing 18 kes. Daripada jumlah kes tersebut, 17 adalah bergejala, manakala 321
kes tidak bergejala. Itu yang membimbangkan kita, John. Yap. Dan kes sembuh juga meningkat kepada 77,721 kes. Duka cita dimaklumkan 2 kes kematian telah pun dilaporkan semalam. Masing-masing di Kuching dan juga di Sibu. Dan apa-apa pun yang kita harapkan, semoga semuanya dalam keadaan baik, tingkat kawalan ke diri, pastikan kita sentiasa jaga kebersihan diri kita dan juga jaga keluarga kita. Kalau kita tidak menjaga diri kita atau keluarga kita, ia boleh memberikan kesan ataupun merisikokan diri kita sendiri, merisikokan keluarga kita daripada jangkitan COVID-19. Dan selepas ini kita ada tetamu istimewa. Ya, betul. Selepas ini kita akan bersama dengan pegawai sains pemakanan, Saudari Fatin Amirah Jamaluddin. Jadi pastikan anda jangan tukar siaran. Jangan ke mana-mana, kita nak dengar apa yang akan beliau kongsikan pada hari ini. Menarik tu. Menarik. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Erti perjuangan, masa lalu kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama.
Ya, terima kasih kerana bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Hari ini hari Rabu, John. Ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu, hari yang si berasa kata John. 4 Ogos. Minggu tu berasa lambat sikit. Lambat, Mungkin sebab saya sendirilah. Tak tahulah pada orang lain. Tapi bagi saya rasa macam lambat tengok minggu ni. John senang bersedih tu. Taklah. Baik, jadi apa-apa pun kita juga bersiaran langsung di Facebook. Jadi terima kasih kepada anda yang melontarkan komen. Bolehlah kita berinteraksi. Kita ada juga saudara Muiz dekat situ. Cikgu Azila pun ada dekat situ. Jadi kepada penonton-penonton lain di Facebook, teruskanlah komen dan share video live kami. Ya, betul. Baik, jadi Wan Adil, sekarang kita nak masuk ke topik atau dengan topik yang menarik. Dengan tetamu Topik yang kita. menarik. Iaitu sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Ya, betul. 2021. Sebab apa? Ni? Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini secara umumnya akan berlangsung ataupun disambut pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun. Jadi minggu inilah minggu ini merupakan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Jadi untuk itu kita nak ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Pegawai Sains Pemakanan Saudari Fatin Amirah Jamaluddin. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Sihat, Sihat, Alhamdulillah. Sudah breakfast? Dah. Pakai tak breakfast? Kami makan roti tak. Roti? Cukup Ingat tak breakfast roti? susu? Roti dengan scrambled egg lah. Okey Wah. lah. Okay, sehat-sehat bagus. Pegawai pemakanan tu. Betul. Lepas ni minta lebih tip. Boleh. Okey, baik. Mungkin sebagai permulaan, mungkin boleh kongsikan ataupun terangkan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu ni sedunia. Okey, so sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia inilah secara umumnya dah seperti mana Encik Jonathan dah maklumkan sebentar tadi lah disambut 1 hingga 7 Ogos setiap tahun. Okey, dengan kepelbagaian trend lah. Okey, tema dia mengikut trend semasa lah. Jadi kita boleh lihat tema-tema Minggu Penyusuan Susu Ibu dari tahun 2016 ke 2021 seperti yang ditunjukkan lah. Okay, untuk makluman, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu ini kita telah mula sambut dari tahun 1992. Okay. Dengan tema yang meliputi aspek sistem penjagaan kesihatan, wanita dan kerjaya serta lain-lain lagi. Okay, namun begitu, bermula tahun 2016, Kementerian Kesihatan Malaysia dia telah menyelaraskan Minggu Penyusuan Susu Ibu ini dengan matlamat pembangunan manpan Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi pada tahun 2018, Perhimpunan Kesihatan Sedunia telah mencapai keputusan untuk menjadikan Minggu Penyusuan Susu Ibu ini sebagai salah satu strategi penting lah dalam mempromosikan penyusuan susu ibu kepada komuniti. Okay. Jadi tema untuk tahun 2021 adalah lindungi penyusuan susu ibu, tanggungjawab bersama. Lindungi penyusuan susu ibu, tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama. Betul. Jadi bila kita lihat kepada tema ini, sebenarnya di sebalik tema ini apa yang dimaksudkan dengan sama-sama untuk melindungi penyusuan susu ibu ini? Okey, daripada tema yang kita dah setkan tadi tu kan. So objektif utama tema sambutan pada tahun ini adalah penekanan terhadap tanggungjawab secara menyeluruh, maksudnya daripada pelbagai pihak. Okey, untuk memastikan perjalanan penyusuan susu ibu dapat dilakukan dengan berkesan, memandangkan perjalanan penyusuan susu ibu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ya, betul. Jadi untuk itu sokongan daripada ahli keluarga terdekat, suami, bakal suami nanti kena tahulah. Ya tu John. Ibu bapa mertua. So adik beradik. And then bagi yang bekerjaya, majikan. Dan juga kerjasama daripada pengasuh atau penjaga bayi bagi ibu dan anak yang akan berpisah sementara lah. Untuk memastikan proses penyusuan susu ibu ini dapat diteruskan sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan susu ibu sepenuhnya ataupun exclusive breastfeeding lah kita panggil lah. Selari dengan polisi kebangsaan penyusuan susu ibu Malaysia. Jadi dia perlu ada tanggungjawab bersama lah daripada komuniti yang bersama dengan ibu tersebut. Yes, betul. Bila bergelar ibu lah. Bukan ibu sahaja. Orang-orang di sekeliling dah. Bukan ibu sahaja yang penting dalam dalam kes ini pula. Dalam situasi begini. Ibu, ayah, bapa mertua seperti yang dicakap saudara mara, adik jadi penting jugalah. Jadi kita nak tahu jugalah apakah yang perlu dilakukan bagi membantu melindungi dan menyokong penyusuan susu ibu ni untuk semua keluarga lah.
Okay, bagi memudahkan proses penyusuan susu ibu ini dilakukan selepas baby keluar tadi, baby dilahirkan. Pelus je baby. Ya. So pasangan suami isteri. Okay. So sebelum kita nak membuat keputusan untuk menyusukan badan sepenuhnya tadi, pastikan lengkapkan diri dengan pengetahuan dan maklumat yang tepat dan betul lah berkaitan penyusuan susu ibu. Sebab adalah sukar untuk kita lakukan penyusuan susu ibu tersebut jika tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada suami. Suami. Yes. Suami hanya memberi sokongan. Tak, kita harus menyokong, bagi sokongan daripada segi mental, betul. daripada segi emosional. Penting tu. Okay, kenapa suami penting? Sila kongsikan. Kenapa suami penting? Soalan Sebab menarik, selepas bayi dilahirkan, Ya, masa mak menyusukan baby tadi, dah settle mak menyusu, so suami tadi boleh ambil alih tanggungjawab untuk sendawakan baby, tidurkan baby. Okay? And then pastikan pemakanan ibu yang sihat dan seimbang, terutama sekali dalam tempoh berpantang. Ya, betul. Okay, janganlah sediakan dengan isteri you nasi ikan kembung. Perlu ada khasiat yang secukupnya. Khasiat yang secukupnya lah. Untuk menghasilkan susu lebih lagi untuk Sebab anak-anak. penghasilan susu ibu ni dia dipengaruhi oleh emosi ibu. Yes, You have to make sure ibu sentiasa kurangkan stres ibu. Kalau ibu tu stres, emosi ibu terganggu, maksud dia air susu dia berubah rasa ke macam mana? Bukan berubah rasa, air susu dia akan kurang dihasilkan. Kurang Kenapa? dihasilkan, ya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Okey, sebab jika ibu stres atau bersedih, hormon prolaktin yang bertanggungjawab dalam menghasilkan susu ibu tadi, dia akan kurang dihasilkan. Badan kita tak akan dapat bagi signal dengan otak untuk menghasilkan hormon tersebut. Jadi penghasilan susu ibu akan kurang. So sebab itulah tadi penting menjaga emosi agar dia terganggu ibu ni. Ya, betul. Betul. Ya, jadi kita tahu juga selain daripada suami, bagaimana ahli keluarga lain yang boleh membantu dalam proses penyusuan tersebut atau dalam situasi beginilah. Okey. So selain daripada suami tadi kan, so ahli keluarga lain yang berdekatan dengan kita selalunya adalah mak bapak kita lah. Betul. Okey, mak bapak mertua, okey, adik-beradik jika tinggal dalam satu rumah yang samalah. Okey. So sebelum baby dilahirkan, inform kepada mereka keputusan anda untuk menyusukan baby dengan susu ibu sepenuhnya lah. Sebab kita nak elakkan ibu dan suami tadi, ibu dan ayah tadi mendapat tekanan tambahan daripada orang di sekeliling mereka lah. So tekanan tambahan yang saya masukkan tadi adalah seperti statement, susu kuning anda ni susu basi. Sebagai contohnya. So tak bagus untuk baby anda minum. Tapi sebenarnya susu kuning tu tadi yang kita panggil colostrum adalah susu yang paling berharga kepada bayi tadi. Okay, sebab dia hanya dihasilkan dalam seminggu kedua minggu pertama. Itu susu. Dia macam istilah ni, saya teringat. Kalau durian, isi dia kuning, mahal harga. Macam susu je lah. Kita panggil dia liquid gold. Durian. Yes, liquid gold. Okay. Samakan dengan durian. So, colostrumnya tadi, dia pentingnya adalah sebagai pelindungan kepada baby. Maksudnya, antibody pertama baby. Okay. So untuk mencegah baby daripada mudah sakit lah. And then ada lagi statement yang biasa kita dengar adalah baby kerap menangis, mesti si kenyang. Tambahlah dengan susu formula. So itu yang kita kalau bercampur susu badan dan susu susu formula kan? Susu formula. Efek dia adalah dari segi penghasilan susu ibu lah. So susu ibu kalau baby mix feeding, kita panggil mix feeding tadi, so penghasilan susu ibu boleh kurang dihasilkan. So dia tak akan dapat memenuhi keperluan bayi tadilah. Jadi saya kesimpulannya elakkan kata-kata yang mungkin boleh mengganggu emosi, mengganggu perasaan, mengganggu mental, sebab mental health sangat penting bukan saja untuk ibu tapi untuk semua orang dan sekeliling bersama dengan si ibu yang menyusu itu. Ya, betul. Jangan rehat secukupnya pun penting. Tak boleh sebut yang negatif. Jangan positive vibes. Yes, positive vibes only. Betul. Jadi kita dah tahu juga seperti mana yang kita tahu, ibu sekarang ramai yang mempunyai kejayaan masing-masing. Jadi adakah ibu tersebut dapat meneruskan penyusuan susu ibu bila sudah mula bekerja nanti dan ataupun selepas tamat cuti bersalin? So
ibu dan ayah tadi, dah once you dah buat keputusan, so you have to discuss dengan majikan you lah, okay, untuk make sure yang cuti bersalin dan cuti bersalin adalah untuk ibu, cuti paternity adalah untuk ayah lah, okay, adalah yang berbayar. Okey, supaya kita boleh memastikan ibu dan ayah tak stres lah kalau cuti tapi tak bergaji tadi. Okey, and then membolehkan penyusuan susu ibu sepenuhnya sekaligus menggalakkan penglibatan bapa ataupun pasangan dalam penjagaan anak dan urusan rumah tangga, especially the first few weeks yang pertama tadilah. Macam ibu tadi nak rehat sepenuhnya, so ayah boleh buat kerja-kerja rumah lah, tolong buat kerja rumah, tolong basuh baju. Okey, and then dari side majikan pula, so bila dia dah tahu dia punya staff nak menyusukan badan, mungkin boleh menyediakan ruang ataupun bilik penyusuan susu ibu untuk pemerahan susu ibu tadilah. Okey. And then bagi ibu itu sendiri, mungkin dia boleh berbincang dengan rakan-rakan sekerja. Sebagai contoh, saya nak minta tolong encik nanti kalau saya nak keluar untuk sesi pengepaman saya, mungkin boleh take over sekejap ke kerja saya. Sebagai contohnya lah. Tolong menolong lah. Tolong menolong, amalan mulia di pejabat. Jadi kita saling menyokong, saling tolong. Bukanlah kita tolong menyusukan anak dia, tapi kita tolong meringankan beban dia ataupun meringankan beban dia lah dekat tempat-tempat yang di mana mereka berada. Ya, jadi mungkin apakah kesimpulan anda yang mungkin nak dikongsikan mengenai mengenai topik ini? Okey, secara kesimpulannya selari dengan kita punya tema pada tahun ini, jadi setiap lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawablah untuk melindungi dan menyokong keluarga yang mempunyai bayi yang hendak disusukan badan sepenuhnya tadilah dalam pelbagai cara untuk menyalurkan sokongan dan perlindungan setiap hari dengan cara kerjasama berkumpulan lah. Lepas tu kita cuba nak mengurangkan norma-norma sosial yang menentang amalan penyusuan susu ibu tadilah. Kita cubalah buat promosi yang aktif, yang mempunyai informasi yang tepat di semua platform media seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Yes, betul. Terima kasih kepada Puan Fatin Amirah Jamaluddin kerana berkongsi untuk sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2021. Sangat menarik tetapi masa agak tidak mengizinkan kita. Masa menceburi kita. Terima kasih sekali lagi kerana sudi kongsi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan sekian dahulu Sejahtera Asia untuk hari ini. Pantun si sempat nak bola. Pantun si sempat bola itu. Sejahtera Asia. Okey, saya Wan Alif dan juga rakan penyampai. Saya Jonathan Ding dan kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga Assalamualaikum. Jaga diri. Jaga diri. Bye. Dia dah kena dah. Bye-bye. Bye.